Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan sesi PDP kita pada hari ini dengan masih lagi di dalam bab 6, iaitu penyelesaian trigonometri. Okey, di mana untuk hari ini kita akan menyelesaikan soalan yang melibatkan sudut rujukan sepadan. Okey, sebelum itu kita ulang kaji dulu apakah yang dimaksudkan dengan sukuan dan nilai-nilai sudut dalam sukuan. Okey. Dalam bulatan kita tahu ada berapa sukuan? Kita ada 4 sukuan, iaitu sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Di mana sukuan-sukuan ini kita baca dalam arah lawan jam. Okey. Pada sukuan pertama, nilainya adalah di antara 0 hingga 90. Pada sukuan kedua, nilainya di antara 90 hingga 180. Pada sukuan ketiga, di antara 180 hingga 270. Dan pada sukuan keempat, di antara 270 hingga 360. Okey. Dan pada sukuan pertama, semua nilai sin theta, tangent theta dan cos theta, ketiga-tiga ini bernilai positif. Manakala pada sukuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Hanya sin sahaja yang positif, manakala cos dan tangent akan jadi negatif. Okey. Pada sukuan ketiga pula, hanya tangent sahaja positif, dan pada sukuan keempat hanya cos sahaja positif. Okey, itu adalah sedikit penerangan berkaitan dengan sukuan dan nilai tangent sin cos dalam sukuan, sama ada positif atau negatif. Okey, untuk itu hari ini cikgu nak terangkan tentang bagaimana untuk kita menyatakan hubungan fungsi trigonometri berikut yang diberi dengan sudut rujukan. Okey, kita lihat contoh yang pertama ni. Okey, diberi sin 167. Okey, sin 167 ini sebenarnya ada satu lagi nilai yang sepadan dengannya. Okey, macam mana kita nak cari nilai sudut sepadan tersebut? Macam mana kita nak cari nilai sudut rujukan sepadan tersebut? Pertama, kamu kena tahu di mana kedudukan 167 darjah itu. 167 darjah adalah berada di sukuan kedua. Kan? Sebab sukuan kedua di antara 90 hingga 180. So, kita anggarkan di situ. Ini adalah nilai 167 darjah. Dan sudut rujukan sepadan kita berada di mana? Di sebelah sini. Nilai di sinilah yang kita nak cari. Okey. So, bagaimana kita nak cari sudut rujukan sepadan ni? Okey, senang sahaja. Okey. Sudut rujukan sepadan bila kita dah tentukan nilai kat sini ni berapa? Okey. So, kita kena tahulah bahawa dia berada pada sukuan kedua. Okey, pada sukuan kedua, bagaimana kita nak mencari sudut rujukan sepadan ni? Kita kena ingat yang inilah. Okey, 1, 2, 3, 4. Pada sukuan pertama, kita ambil nilai theta direct. Untuk sudukan kedua, mesti 180 tolak theta. Sukuan ketiga, theta tambah 180. Sukuan keempat 360 tolak theta. Kita gunakan untuk mencari sudut rujukan sepadan. So, untuk cari sudut rujukan sepadan, kita dah tahu dia pada sukuan kedua, kita gunakan rumus yang ini, iaitu 180 tolak theta. 180 tolak theta adalah bersamaan dengan macam mana kita nak tulis? Kita tulis segini. Sin 167 sama dengan 180 tolak 167.
Okey. Dia kena tulis sin kat depan. Sorry. Sin 180 tolak 167. So, bila kita tulis, kita kira 180 tolak 167, kita akan dapat sin 13. Sin 13 darjah. Okey. Dan pada sukuan pertama, pada sukuan kedua tadi, ASTK kan, ini semua, sini sin, sini tangent, sini cos. So, pada sukuan kedua memang nilai sinnya positif. Jadi, kita letaklah simbol positif. Simbol positif ni selalunya kita tak tulis kan. So, kita tulis sahajalah sin 13. Inilah jawapan dia. Itu adalah sudut rujukan yang sepadan. Maksudnya yang di sini ni. Yang di sini ni adalah ini nilainya. Okey. Yang itu. Okey. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia nak cos 258. Okay. Kalau cikgu lukis cos 258, kat mana? Dia mesti berada di 180 hingga 270. So, lebih kurang di situ. Ini adalah sudut rujukan dia. Okey. So, sini adalah 258. So, yang kita nak cari adalah di sini. Sudut rujukan sepadan dia berapa? Okey. So, ingat, saya suka tembak katak. Di sini tangent sahaja positif. Dia nak cos. So, kita tahu nanti jawapan kita akan jadi negatif. Pada sukuan ketiga, rumusnya adalah apa? Theta tolak 180. So, maklumat-maklumat yang cikgu tulis ini yang kita akan guna. So, macam mana cara kita tulis? Cos 258 darjah bersamaan dengan, sebab tadi dia berada pada sukuan ketiga, tangent positif, maka cos akan jadi negatif. So, negatif cos sukuan ketiga theta tolak 180, dia akan jadi 258 tolak 180. So, dia adalah bersamaan dengan negatif cos 258 tolak 180 adalah negatif cos 78 darjah. Ini nilai yang sepadan dengan cos 258 darjah. Okey, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, tangent pula. Masih lagi mencari sudut rujukan sepadan. Maksudnya baki kepada tangent 349. So, kita tahu dah. Tangent 349, sini 270, sini 360. Dia mesti kat sini, kan, di antara tu. So, ini adalah 349 darjah. So, mana yang kita nak cari? Kita nak cari yang ini. Kita nak mencari yang ini. Okey, macam mana nak cari? Kita tahu, saya suka tembak katak. Cos positif. Sudah tahu dah, tangent mesti negatif. Lepas tu, sukuan keempat, 360 tolak theta. Ni maklumat yang kita nak guna. So, macam mana kita nak jawab? Tangent 349 darjah sama dengan besarnya darjah cikgu. Cikgu sikit. Okey, sama dengan cos positif. Tangent akan jadi negatif. Tangent berapa? 360 tolak 349. So, nilainya adalah setara dengan negatif tangent 360 tolak 349. Sama dengan negatif 11 darjah. Tu dia. Okey, tu jawapan akhirnya. Okey. So, cikgu lanjutkan lagi. Oh, dah habis dah. Okey. So, di sini cikgu harap kamu faham bagaimana untuk mencari sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan, maklumat-maklumat yang diberikan mesti kamu tahu. Okey. So, dari situ latihan hari ini adalah latihan daripada buku teks. Cikgu harap kamu buat dan siapkan hari ini juga. Dengan masa yang berbaki ni, cikgu nak kamu buat soalan A sampai habis sebab senang je soalan ni. Okey.
So untuk itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana menghadiri kelas PDP Cikgu. Okey, Cikgu ucapkan terima kasih dan jangan lupa buat latihan yang Cikgu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.